Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid semua. Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, pada hari ini cikgu akan menyediakan video penerangan berkenaan dengan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 4 bagi unit yang keempat, reka bentuk pembungkusan. Untuk unit yang keempat ini, cikgu fokuskan kepada standard pembelajaran 4.31, 4.32, 4.33 dan 4.34. Baik murid-murid, untuk sesi pembelajaran ini, cikgu akan kongsikan pautan di grup kelas masing-masing untuk murid-murid semua faham dan belajar apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, untuk hari ini, objektif pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, apa yang murid akan belajar pada akhir sesi ini adalah murid akan menyenaraikan pembungkus produk makanan dan bukan makanan yang berada di rumah. Seterusnya, murid akan mengenal pasti ciri pembungkus produk yang dipilih. Dan yang ketiga, murid akan menyatakan kepentingan pembungkusan produk yang dipilih dalam bentuk grafik. Baik, murid akan menonton video ini terlebih dahulu untuk fahamkan apa yang murid-murid akan belajar pada hari ini. Baik, kita lihat kepada aktiviti yang pertama. Untuk aktiviti yang pertama, murid kena menyenaraikan pembungkus produk makanan dan bukan makanan yang berada di rumah masing-masing. Maksudnya kat sini, dalam aktiviti ini, cikgu nak awak explore ataupun teroka barang-barang yang berada di rumah kamu sendiri. Kemudian kamu senaraikan apakah produk makanan dan bukan makanan yang berada di rumah kamu. Sebagai contoh, kamu lihat ada pembungkus makanan. Roti, awak tulis roti. Boleh tulis sekali brand dia dalam bracket Gardenia. Ataupun awak tengok ada biskut. Awak tulis biskut. Biskut apa kat situ? Mary contohnya. Jadinya kat sini, cikgu nak awak isi borang Google Form. So, dekat borang Google Form ni tulis nama sekolah. So, kat sini ada 2 bahagian, produk makanan dan juga produk bukan makanan. Sekurang-kurangnya murid-murid perlu senaraikan 3 produk saja bagi setiap bahagian. Maksudnya produk makanan ada 3, produk bukan makanan ada 3. Kalau nak lebih, cikgu alu-alukan. Baik, kita lihat kepada topik kita pada hari ini. Topik kita yang ini ada kaitan dengan tugasan kita yang kedua. Baik, topik kita pada hari ini ialah ciri pembungkusan produk. Baik, ada 5 perkara dalam bagi ciri-ciri pembungkusan produk. Yang pertama, pembungkus itu mestilah mesra alam. Apakah maksud mesra alam tersebut? Pembungkus yang mesra alam ni dia diperbuat daripada bahan yang mudah dilupus dan juga dan pembungkus itu tidak mencemarkan alam sekitar. Baik, mungkin murid-murid boleh tengok dekat rumah ada tak plastik-plastik ataupun produk-produk yang ada dekat rumah tu. Mungkin ada yang dibungkus dalam plastik, ada yang dibungkus menggunakan kotak. Jadinya dari situ, macam mana nak tahu? Murid boleh rujuk pada bahagian pembungkus tu ada atau tidak dinyatakan pembungkus itu adalah mesra alam ataupun tidak. Seterusnya, kita lihat pada ciri pembungkusan produk yang kedua. Yang kedua, ia mudah disimpan. Baik, mudah disimpan bermaksud dekat sini, reka bentuk tu ringkas bagi memudahkan kita untuk menyimpan barang. Sebagai contoh, kalau kita beli makanan, contohnya kalau kita beli biskut sekarang ni ada dalam seal plastik, dalam pembungkus. Contoh macam Oreo kan dia ada pembungkus dia tersendiri tu. So kita tengok bendanya kecil macam ni, adakah dia letak dalam pembungkus yang besar? Sesuai tidak saiz untuk biskut yang panjang macam ini, tapi kita letak dalam kotak yang besar macam ni. So jadinya kalau kita letak dalam kotak yang besar, apa yang berlaku? Adakah
adakah sesuai ataupun adakah itu tidak sesuai untuk produk tersebut. Okey, seterusnya pada pembungkus produk tersebut mesti ada maklumat pelabelan. Okey, maklumat pelabelan ni memang ada pada kebanyakan produk-produk yang ada dekat di sekeliling kita. Apakah itu maklumat pelabelan? Pembungkus itu perlu mengandungi maklumat yang lengkap tentang produk. Jika kalau kita tengok dekat contoh yang diberi, kek pisang ni, okey, kalau kek pisang ni ada gambar kek pisang, ada nama kek pisang, and then kalau kita ada produk makanan, kalau awak perasan dia ada maklumat nutrisi. Okey, ada maklumat nutrisi. Contohnya macam berapakah pengambilan makanan yang boleh diambil, and then berapakah bilangan kalori, berapakah bilangan karbohidrat, lepas tu siapa yang membuat, lepas tu macam mana, okey, macam mana dari segi bahan, macam mana dari segi kualiti, kebersihan produk, benda-benda tu perlu ada pada produk-produk itu untuk makanan. Kalau barang yang bukan produk makanan, mungkin di situ dinyatakan saiz, lepas tu mungkin kalau beli handphone dekat situ ada tulis berapa volt untuk kita cas. Jadinya mesti ada maklumat pelabelan pada bahagian pembungkus tersebut. Seterusnya kita lihat kepada ciri pembungkus produk yang ketiga. Ciri pembungkus produk yang ketiga adalah mesra pengguna. Tadi mesra alam, yang ini mesra pengguna. Baik, mesra pengguna ni maksudnya reka bentuk pembungkus memudahkan pengguna untuk mengendalikan. Maksudnya kat sini apabila kita dapat produk atau kita beli produk, okey, kita beli produk, pembungkus tu mudah kita nak buka atau mudah untuk kita simpan, mudah kita nak apa. Okey, mungkin mudah untuk kita lupus. Sebagai contoh kat sini tisu basah. Selalunya kalau tisu dia ada dua versi. Ada yang kalau tisu dapur dia akan secara rolling kan, dia pakai roll. Kalau kita untuk tisu yang biasa dia pakai kotak. Jadinya sekarang ni kalau tisu basah. Kalau tisu basah adakah sesuai kita gunakan cara kita letakkan dia dalam kotak? Sesuai tak gitu? Okey, tak sesuai lah kan, sebab tisu tu basah. So nanti dia akan merosakkan pada bahagian pembungkus lah sebab kita menggunakan kotak. Okey. Dan kalau kita biarkan macam tisu dapur kan dia tak ada pembungkus, dia hanya letak dia macam roll saja kan. Kita letak dekat kita letak kat tempat dia. So jadinya sesuai tak kalau kita biarkan tisu basah tu macam itu terdedah saja? Mestilah tidak sesuai sebab dia akan menyebabkan tisu tu dah tak jadi basah lah. Jadinya di situ jadinya kita kena tahu pembungkus itu reka bentuknya sesuai tak, mudah tak untuk pengguna ataupun pembeli untuk untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah kekal kualiti. Apakah maksud kekal kualiti ni? Kekal kualiti ni maksud dia reka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah kepada udara dan rosak. Baik, selalunya kita akan lihat pada produk makanan, okey. Kita akan nampak pada produk makanan yang lebih jelas. Sebagai contoh, kalau kita membeli bolehkah kamu beritahu contoh apakah makanan yang ada di rumah kamu? Baik, sebagai contoh roti. Baik, roti kalau kita lihat dah masuk dalam pembungkus, dia akan ikat betul-betul, ada dia punya pin. Okey, ada dia punya pin, dia akan menutup semua ruang yang ada, yang menutupi, dia akan tutup semua bahagian pada roti tersebut supaya supaya roti itu berada dalam keadaan baik, mungkin tidak lemau. Okey, dan tidak rosak Kalau kita tengok macam biskut, okey. Kalau kita tengok di kedai, mereka akan seal betul-betul pembungkus mereka supaya udara tak masuk. Okey, udara tidak masuk dan dia tidak lemau. Kalau dah terdedah pada udara kita ada air. So bila dah terdedah pada makanan kita, dia akan rosakkan kita punya makanan kita. So jadinya cuba awak bayangkan
macam mana proses mereka membungkus tersebut masa dekat kilang. Adakah mereka ada kawasan tertentu ataupun mereka membungkus produk makanan itu di kawasan yang terbuka. Jadinya mungkin murid-murid boleh respon ya. Pada pendapat kamu macam mana? Baik, terima kasih. Baik murid-murid, kita lihat kepada aktiviti yang kedua. Baik, untuk aktiviti yang kedua ni, apa yang murid perlu buat? Murid perlu mengenal pasti dan menandakan senarai semak berdasarkan kepada pembungkus produk yang dipilih. Apakah checklist ataupun senarai semak yang kamu kena lihat? Ia berkaitan dengan ciri-ciri pembungkus yang telah kita belajar sebentar tadi. Maksudnya kat sini murid akan pilih satu produk yang berada di rumah. So murid tengok adakah dia mesra alam. Kalau mesra alam kena tik. Ada tak maklumat pelabelan? Kalau ada boleh tik. Dan seterusnya murid perlu menyatakan kepentingan pembungkus berdasarkan produk yang dipilih. Baik, kita lihat kepada halamannya. Baik murid-murid, ini adalah halaman untuk aktiviti yang kedua. Murid perlu tulis nama, lepas tu tulis nama sekolah. Seterusnya murid kena pasti dan menandakan senarai semak berdasarkan pembungkus satu produk. Maksudnya pilih satu produk dekat rumah. And then murid perlu lihat, kenal pasti apakah ciri-ciri pembungkus yang berada di situ dan beritahu kenapa pembungkus itu dibuat pada produk yang kamu pilih. Baik, kat sini murid kena letak nama produk sebagai contoh. Cikgu bagi contoh macam inilah. Ini adalah telefon bimbit. Telefon bimbit. Jangan kita lihat pembungkus tu hanya makanan saja. Produk bukan makanan pun boleh terdiri daripada akan ada pembungkus juga. Contohnya macam inilah. Ada tak kita pergi kedai handphone and then kita hanya dapat handphone saja. Kita pergi kedai handphone, dia beli yang barulah kita beritahu yang baru. Pergi kedai handphone yang baru, kita nak beli handphone baru, dia hanya bagi handphone je. Ini handphone awak. Adakah perkara itu berlaku? Ya, pasti tidak berlaku kan. Jadinya mereka kedai akan bagi set yang baru dalam kotak. So jadinya kat sini ini adalah contoh produk bukan makanan yang ada pembungkus. Jadinya murid boleh tulis nama kat situ. Mungkin tulis nama, mungkin macam contoh kat sini telefon bimbit, murid boleh tulis telefon bimbit. Lepas tu murid kena pasti. Murid kena pasti adakah dia mesra alam. Mesra alam tidak. Kalau cikgu punya contoh dekat sini, dia menggunakan kertas. So kertas bagaimana yang kita tahu, kotak cardboard, dia adalah mudah untuk dilupus. Maka dia mesra alam. So murid akan tik mesra alam. Lepas tu murid cuba tengok kotak handphone ni besar ke kecil. Kecil. Lepas tu mudah tak untuk disimpan? Mungkin boleh. Kalau besar sangat, susah juga kan kita nak simpan. Tapi macam ni, bersaiz kecil, tidak terlalu besar walaupun dia lebar, sebab ada nak letak kompartmen yang lain kan, ada barang-barang lain. So jadi dia mudah tak untuk disimpan? So jadinya mudah disimpan. Lepas tu maklumat pelabelan. Ada tak maklumat pelabelan? Ada nama? Ada ni, ada logo. Ada juga maklumat pada bahagian bawah ini. Jadinya maklumat pelabelan masih ada. So jadinya kita tekan ni. Dan yang keempat, mesra pengguna. Sebagaimana yang kita ingat tadi, mesra pengguna, kita mudah untuk nak buka. Mudah tak nak buka? Tengok. Dah tengok contoh kan? Nampak tak? Nampak tak? Ada tak perkara macam itu berlaku? Kalau ada perkara macam itu berlaku, awak tentukan. Mudah tak untuk awak kendalikan? Dia bergantung sebenarnya. Macam cikgu, mungkin tangan cikgu hari ni sejuk. So dia nak tarik tu agak susah. So jadi macam mana awak pula? Kalau awak rasa mudah di mesra pengguna, awak tekan mesra pengguna. Kalau tidak, awak tidak. Lepas tu kekal kualiti. Jadinya kalau handphone ni kita beli, kalau dia disimpan dalam kotak ni, tiba-tiba buka, ada crack ke atau tidak? Ada tak crack? Maksudnya ada tak pecah? Ada tak pecah murid-murid? Kalau tak ada pecah, maksudnya dia mengekalkan ataupun kualiti handphone ini dalam keadaan yang baik apabila masuk dalam kotak. Jadinya kita boleh tekan kekal kualiti.
Lepas awak dah kenal pasti maklumat berdasarkan produk yang awak dah tengok tadi, awak kena beritahu kepentingan pembungkus produk ini. Contohnya macam handphone ini. Okey, handphone ini dimasukkan dalam kotak dalam pembungkus. Okey, kenapa dia buat macam gitu? Apakah kepentingan dia? Apa kebaikan dia? Ataupun apa yang berlaku kalau awak beli handphone tapi tak ada kotak? Okey, jadinya awak boleh tulis. Sebagai contoh kat sini, awak boleh tulis supaya handphone saya tidak rosak ataupun handphone saya tidak bercalar apabila saya membelinya. Okey, itu adalah contoh jawapan. Okey, contoh jawapan okey berdasarkan pada produk yang cikgu pilih ini. Jadi apabila murid-murid dah selesai, murid tekan submit dan tugasan awak untuk reka bentuk teknologi tahun 4 telah selesai. Jadi murid-murid, setakat itu saja sesi video penerangan daripada cikgu. Semoga video ini dapat memberi panduan pada murid-murid untuk melengkapkan tugasan yang diberi. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.